Cuba banding tengok. Dia selalu menyakiti jiran. Satu, kita kata kejahatan dia. Kebaikan dia tu apa? Rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi Nabi kata, dia masuk neraka. 3 amal soleh tu lawan dengan tu kejahatan menyakiti jiran. Hapus dosa-dosa dia tu. Hapus pahala-pahala dia tu. Kemudian dalam hadis yang lain, bukan. Ditanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulanah tuzkar min qillati salatiha wa siyamiha wa innaha tatasaddaq bil athwar min al-aqid bil qita' min al-jubni wa la tu'dhi jiranaha qala hiya fil jannah." Ditanya lagi kepada Rasulullah, macam mana pula Rasulullah? Kalau seorang ni, si fulanah ni dia terkenal dengan sikit ya solat. Solat tu sikit, mana buat hak wajib. Hak sunat ni sikit ya, witir saja. Tu pun bukan hari-hari, bukan setiap malam, seminggu sekali contohnya. Sikit solat dia. Puasa pun sikit juga. Mana puasa hak sunat sikit juga. Dan dia ni sedekah pun sedekah sikit-sikit ya, sedekah beberapa potong keju. Dan tapi dia tidak menyakiti jiran dia. Dia tak sakiti jiran dia dengan mulut dia, dengan tangan dia. Dia tak sakiti jiran dia. Maka Nabi kata, hiya fil jannah. Dia tu duduk dalam syurga. Sikit je amal ibadat dia. Tapi tang akhlak tu dia tidak menyakiti jiran. Maka Nabi kata dia boleh masuk syurga. Jadi yang ni yang mana kita kata penting untuk sama-sama kita jaga. Kadang-kadang bila kita ni rajin beribadah, bila kita ni banyak ilmu, bila kita ni pangkat tinggi, kadang-kadang dia mai berasa lagu kemah. Dia mai berasa lagu kita hebat, kita bagus. Lepas itu apa yang kita buat? Kita merasakan tak ada apa. Okey dah, betul dah. Sedangkan kita tak sedar kita telah menyakiti si fulan. Kita telah menyakiti si fulanah. Kita telah buat zalim pada kawan ni. Kita dah buat zalim dekat kawan ni. Jadi yang ni yang mana tuan-tuan perempuan, perkara yang kita kena ambil beringat. Kalau orang itu banyak ibadat sekalipun, tapi bila dia menyakiti jiran dia, tempat dia itu dia masuk ke neraka. Sebab Rasulullah kata akhlak yang buruk dia akan makan amal soleh kita. Akhlak yang buruk dia akan makan amal soleh kita. Akhlak yang baik dia akan bantu hapus dosa-dosa kita. Jadi dalam hadis yang lain pula, ditanya kepada para sahabat, Rasulullah tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa orang yang muflis, bankrupt? Jadi para sahabat ni bila Nabi tanya dekat mereka, sahabat kata al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bankrupt, orang yang muflis di kalangan kami ni, orang yang tak ada duit, tak ada harta. Dia tu muflis lah makna dia. Maka Nabi kata al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang muflis di kalangan umat aku, Nabi kata, dia akan mai di hari kiamat ni bawa amalan solat dia, zakat dia, puasa dia. Tuan-tuan perempuan, kita nak kena beringat yang hari-hari kita duk solat tak tentu lagi Allah terima solat kita. Yang kita duk puasa tak tentu lagi Allah terima puasa kita. Allah terima sedekah kita dan sebagainya. Sedekah-sedekah pi ungkit pula dekat orang, pi cerita kat orang, habis pahala sedekah lagu tu. Solat-solat lepas tu ada riak, habis lagu tu. Makna yang kita duk buat tu habis lagu tu ya di dunia ni, tak ditulis sebagai amal soleh pun. Kawan ni yang Nabi kata ni kira orang yang beruntung lah. Dia mati berjumpa dengan Allah, ada pada dia pahala solat, pahala sedekah, pahala zakat. Ada pada dia tu pahala-pahala tu semua. Tapi yang jadi rugi tu pasal apa?
wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Yang jadi slack tu, yang jadi masalah tu, bersama-sama dengan pahala-pahala dia yang banyak tadi ni, ibadat-ibadat dia tadi, dia juga mai dengan dosa mengata dekat kawan ni, mengumpat dekat kawan ni, tuduh kawan ni, makan harta kawan ni, tumpahkan darah kawan ni, bunuh kawan ni, pukul kawan ni. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat qabla an yaqdiya ma alaihi akhadha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Bila dia datang menghadap Allah bersama pahala-pahala ibadat dia, tapi dia juga datang bersama-sama dengan dosa-dosa menyakiti manusia-manusia yang lain. Dia makan harta kawan ni tanah orang ni, dia ambil, dia ubah batu tanda tubuh. Ni hak dia, hak ni kawasan dia. Dia pi dekat orang-orang yang apa, ada kuasa. Ni ubah tak hak ni buh nama saya. Tok Sah duk pergi kat depan buh nama saya hak yang lagu ni. Dia ambil makan harta orang. Dia tumpahkan darah kawan ni. Dia pukul kawan ni. Dia buat zalim kat kawan ni. Dia tuduh kawan ni. Maka dia tak habis takat tu. Perbuatan-perbuatan di dunia ni dia tak habis takat tu. Akhirat esok, orang-orang yang dizalimi itu akan datang menuntut pada Allah. Dia ni buat kat aku macam ni, dia ni buat kat aku macam ni, dia ni buat kat aku macam ni. Maka lagu mana? Pengadilan Allah itu bagaimana? Pahala daripada solat dia, pahala daripada sedekah dia, zakat dia. Bila orang ni mai tuntut bela, orang ni mai tuntut keadilan, okey, ambil pahala dia ni, okey, ambil kat hang. Pahala dia ni, ambil kat hang. Pahala dia ni, ambil kat hang. Bila orang yang dah dituntut tu, orang yang dituntut tu tuntut, okey, dapat, ambil pahala dia, ambil pahala dia, ambil pahala dia. Pahala dia habis dah duk bagi kat orang. Bagi dekat orang yang dia zalimi. Tapi duk ada lagi kita kata orang hak yang duk menunggu keadilan. Orang yang nak tuntut bela balik. Duk ada lagi. Ni dia ni duk buat naya kat saya, dia ni duk buat lagu ni, dia ni duk buat lagu ni. Pahala dia habis dah bagi kat orang. Dosa daripada orang yang kita zalim tu. Berapa banyak yang kita duk buat zalim kat kawan tu, okey. Dosa hak orang yang kena naya tu. Dekat orang yang duk buat zalim tu. Hang ambil dosa dia, hang ambil dosa dia, hang ambil dosa dia. Makna hak kita buat amal kebajikan habis. Lepas tu hak dosa orang buh dekat kita. Yang tu lah orang yang muflis. Rasulullah kata, rugilah lagu ni. Walaupun dia itu banyak ibadat dia, banyak amal soleh dia, tapi banyak juga hak yang tak betul. Banyak juga yang duk menyakiti jiran, menyakiti orang yang lain, menzalimi orang yang lain. Habis lagu tu. Akhirnya bila hak pahala dia tu tak ada, dosa dia sendiri pun tak habis lagi, kita kata tanggung pula dosa orang lain. Akhirnya dia dilempar dalam neraka. Ni semua cerita kita tak bisa tengok lagi dengan mata kepala kita. Pasal kita duk hidup lagi di dunia ni. Hari pengadilan itu belum lagi berlaku. Tapi Rasulullah dah cerita pada kita perkara ghaib, perkara yang akan berlaku. Yang inilah yang kita kena selalu duk beringat. Kita buat jahat dekat orang, ni bukan cerita karma dak, ni bukan cerita karma hak Hindu ke apa. Kita buat jahat dekat orang, di dunia ni kita boleh lepas. Di dunia ni kita boleh selamat. Tapi terah mana sangat. Kita mati juga nanti. Akhirat sana nanti kita jumpa. Di dunia kita boleh guna kuasa kita, pangkat kita. Tapi di akhirat sana nanti semuanya sama di sisi Allah. Allah akan mengadili kita. Jadi yang ni kita kata peringatan-peringatan yang kita kena pegang, jangan bagi lupa. Jangan kita ghalib.
kita macam saya kata tadi, sagi start enjin kita boleh teralik, kita boleh terlupa dan sebagainya. Tapi peringat balik. Sagi tengah hari nak makan tengah hari, ingat. Tadi ni Ustaz ajar apa tau? Ada 3 benda, ada 4 benda, ada 5 benda. Nak peringat. Sagi orang tua sang sama dengan duk makan cucuk dengan anak cucu. Habang kat dia sepatah 2. Peringat balik dekat kita tu. Sagi malam, peringat balik. Sama dengan peringat, sama dengan kita tengok balik. Aku hari ni ada tak buat jahat kat orang? Ada tak? Barulah kita kata tuan-tuan perempuan, yang kita duk main mengaji ni dia jadi guna, dia jadi manfaat. Dia tak menjadilah sekadar pengetahuan. Kalau sungguh kita belajar, kita mencari ilmu kebenaran, macam yang lazim saya sebut di masjid-masjid yang saya duk mengajar. Kalau dah 5 tahun kita mengaji agama, sepatutnya 5 tahun tu kita menjadi orang yang lain daripada kita 5 tahun yang dulu. Sebab hari-hari kita dibaca dengan Quran, hari-hari kita dibaca dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dibaca dengan ubat yang paling ampuh untuk nak cuci jiwa kita, untuk nak menjadikan kita hebat. Tapi pasal apa 5 tahun kita mengaji, 5 tahun tak ada kesan apa juga? Bukan baca tu yang tak bagus. Dalam ni kita sendiri yang tak kita tak cuci, kita tak ambil baca tu bagi betul. Tak guna manfaat dia tu. Maka sebab tu kita kata tuan-tuan perempuan, banyak orang yang belajar tapi tak ada kesan apa-apa dekat dia. Sopa kita kata kencing manis, ubat berbotol-botol kita makan tapi tak lega-lega pun. Tak ada kesan apa pun, duk tak larat lagu tu juga. Contoh saya bagi. Kalau ubat tu kita kata elok, kena dengan ubat dia, makan sikit Allah beri. Oh, cergah no, elok ni no. Boleh makan ubat ni lagi. Contohnya kita kata. Jadi macam tu juga kita kata dengan jiwa kita. Kalau kita belajar, kita pegang sungguh-sungguh memang hak ni yang kita nak ambil, dia akan ada kesan lazimnya insya-Allah. Tapi kalau ilmu itu kita kata sekadar satu rutin, sekadar satu kita kata adat, kebiasaan, cuma untuk kita nak mendengar tanpa kita bermuhasabah diri kita, lazimnya dia tidak membawa sebarang makna. Lazimnya itu yang boleh saya sebutkan daripada pengamatan mengajar di masjid-masjid, mengajar di sekolah, mengajar di kelas-kelas umum yang lain. Kalau kita sekadar mendengar tanpa kita bertindak, maka dia tidak akan membawa apa-apa manfaat untuk diri kita. Maka sekadar itulah saja apa yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan dalam sedikit waktu ini insya-Allah sama-samalah kita boleh menambah baik diri kita ke arah menjadi lebih bertakwa kepada Allah insya-Allah. Wallahu a'lam.